Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuraida binti Adnan. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Pengaruh Iklan Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Zuraida binti Adnan, Lau Kaimin, Nur Farhana binti Safi'i, Clinton Sempurai anak Peter Sumbang, Sarifuddin bin Sukri. Okey, kita bincangkan 1.0 pengenalan untuk tajuk hari ini. Iklan berperanan penting sebagai penyampaian maklumat daripada pengeluar kepada pelanggan atau pemberi yang merupakan masyarakat sekeliling di negara ini. Iklan amat berhubung rapat dengan media massa, iaitu nadi bergerak kemajuan dan kejayaan sesuatu produk. Kini, penggunaan media massa sebagai laluan sumber maklumat memang amat berleluasan. Contohnya, kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Walaupun memberi kesan dan sampingan terhadap masyarakat, tetapi masyarakat menerima iklan-iklan dari media massa agak mudah. Begitu juga, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi amat berguna di zaman moden ini. Kita dapat mendapati dan menerima segala informasi maklumat, berita dan sebagainya melalui iklan. Contohnya, pada waktu PKP ini, kita boleh duduk di rumah menerima segala iklan dari media massa yang kita gunakan. Begitu juga zaman IT ini, iklan dalam Facebook, Instagram, WeChat, WhatsApp lebih pantas dan harganya lebih murah berbanding dengan teknologi komunikasi yang dulu. Namun, adakah periklanan tempatan mempunyai strategi periklanan yang tepat dalam produk mereka? Marilah kita bincangkan tajuk ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Nur Farhana binti Safi'i. Hari ini saya ingin membentangkan iaitu pengaruh iklan terhadap perubahan sosial masyarakat. Okey, kat sini iklan itu ialah pemberitahuan kepada orang ramai melalui surat khabar, televisyen, radio dan sebagainya. Definisi iklan juga boleh dirujuk di internet dan terdapat banyak terjemahan bagi menerangkan apa itu iklan. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris, iklan tu ialah advertising. Okey, iklan merupakan salah satu cara untuk mempromosi barangan, perkhidmatan, peluang pekerjaan, inspirasi dan maklumat kepada orang lain, iaitu apa yang kita nak sampaikan. Okay, kedua-dua penerangan ini jelas menceritakan apa itu iklan dan kaitan iklan dalam kehidupan seharian masyarakat. Okay, ia akan juga memberikan kesan kepada masyarakat sama ada menerima secara positif dan negatif. Iklan bukanlah saluran media masa, tetapi sejarah dan revolusi serta perkembangannya amat berkait rapat dengan media massa, dan ia merupakan satu medium penyampaian maklumat yang ingin disampaikan, memperkenalkan barangan, perkhidmatan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Harus diingatkan peristiwa penting di dalam kegiatan dunia periklanan di dunia adalah mengenal revolusi percetakan dan penciptaan alat cetak oleh Johns Gutenberg pada tahun 1440. Pengenalan dan juga definisi telah diterangkan oleh kedua rakan saya. Seterusnya kita bincangkan berkenaan dengan kesan positif dan juga kesan negatif iklan terhadap perubahan sosial masyarakat. Iklan amat besar dalam kehidupan seharian masyarakat masa kini. Pelbagai jenis iklan telah dicipta demi memastikan segala maklumat sampai kepada masyarakat dan ia jelas terpampang di dada-dada akhbar, di majalah, papan iklan,
radio, televisyen dan juga sebagainya. Memandangkan iklan merupakan pengaruh yang besar, maka terdapatlah kesan daripada iklan tersebut, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Kesan positif ialah memberi maklumat, penyalur maklumat, memudahkan perancangan, memudahkan perbandingan dan juga persaingan. Manakala kesan negatif ialah memperdaya, menyebabkan masalah kewangan, memberi kesan terhadap kanak-kanak, terhadap remaja dan juga mengeksploitasi wanita. Di dalam kebaikan terdapat keburukan. Kita sebagai pelanggan harus lebih bijak dalam membuat penilaian terhadap pembelian pelbagai produk yang terdapat di dalam iklan masa kini. Kita jangan mudah terpengaruh. Seterusnya kita akan membincangkan pemasrahan atau isu berkaitan dengan topik. Dalam topik ini kita mendapati 3 pemasrahan. Isu utama dalam pemasrahan merupakan rupa paras. Pemilihan seseorang model iklan turut berkaitan dengan rupa paras. Memilih rupa paras ataupun potongan badan yang menarik menjadi salah satu isu utama kepada pemilihan model dalam sesebuah iklan. Ini kerana berdasarkan rupa paras dan bentuk tubuh, wanita akan menjadi alat pengukur daya penarik kepada umum dan senang memancing pengguna atau pelanggan menyimpan hasrat untuk memberi atau memiliki produk atau perkhidmatan tersebut. Namun, harus diingatkan bahawa bukan semua pelanggan ataupun pengguna mempunyai rupa paras yang cantik ataupun menarik seperti model tersebut. Perkara ini harus diambil berat oleh semua syarikat pengeluar. Jangan hanya mementing keuntungan semata-mata, sebaliknya mengabaikan kepentingan pengguna. Mereka haruslah pekat terhadap persekitaran masyarakat. Isu kedua untuk pemasrahan adalah populariti. Memiliki populariti yang tinggi adalah salah satu faktor memiliki seseorang model dalam sesebuah iklan. Iklan menggunakan model yang popular akan membuka peluang kepadanya untuk menarik lebih banyak tumpuan serta dapat menaikkan ranking pemilihan produk dan perkhidmatan tersebut. Pihak pengeluaran tidak patut hanya mementing dan menarik dalam memilih produk atau perkhidmatan menyebabkan tidak sensitif daya keadaan persekitaran yang akan mempengaruhi ramai-ramai orang. Isu ketiga pemasrahan merupakan kemajuan kejaya. Seseorang model yang memiliki kemajuan dalam kejaya sepatutnya menjadi pilihan utama syarikat pengeluar. Ini kerana seseorang yang mempunyai akal fikiran dan mempunyai azam untuk maju dan kejayaan haruslah kita menghargai. Ini kerana dia akan mendapat bermanfaat syarikat tersebut. Oleh itu, syarikat pengeluar haruslah bijak memilih model dalam sebuah iklan tersebut. Dan umum mengetahui periklanan mempunyai pelbagai fungsi dan peranan. Tetapi apa yang jelas, periklanan lebih bermotifkan kepada keuntungan. Oleh itu, demikian pengguna atau pembeli harus bijak memilih. Selain dari kebijaksanaan pengguna, membuat pilihan, pihak berwajib mempunyai tanggungjawab dan memastikan periklanan tidak melebihi dasar yang sepatutnya, dan syarikat juga perlu lebih peka dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pengiklan. Bagi undang-undang, pihak berwajib perlu memainkan peranan mereka sebagai penguat kuasa undang-undang dengan memelihara hak-hak wanita di dalam keluarga dan masyarakat, di samping mewujudkan undang-undang bagi memelihara hak-hak wanita dan menghalang pihak tertentu dari mengekspresi golongan wanita. Syarikat yang telah menjalankan program khidmat masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan syarikat mereka dan juga membantu masyarakat. Syarikat yang selalu terlibat dengan program khidmat ke masyarakat
kemasyarakatan ialah Nestle, Milo, Spritzer, syarikat beras Faiza. Contoh program khidmat masyarakat yang sering diorang lakukan ialah gotong royong membersihkan kawasan persekitaran, mengecat dan membaiki bangunan, menjalan aktiviti ramah mesra dan sumbangan di rumah anak-anak yatim, warga emas, menyertai isi bantuan bencana, program saringan kesihatan, khidmat nasihat, pameran kesihatan dan ceramah secara percuma. Kesimpulannya, pengiklanan merupakan sebahagian daripada pembudayaan masyarakat pada masa kini. Umum sedia maklum bahawa iklan adalah salah satu cara meningkatkan ekonomi. Dengan pengiklanan, produk atau perkhidmatan akan lebih dikenali, maka akan wujudlah permintaan. Pelbagai cara akan dilakukan oleh syarikat pengeluar untuk melariskan hasil keluaran produk mereka. Kebanyakan syarikat pengeluar akan mengeksploitasi wanita dalam penghasilan iklan mereka. Ini adalah pendekatan yang sesuai dengan fitrah manusia dan nilai-nilai kelembutan seorang wanita sememangnya akan menjadi daya penarik dan pendorong agar pengguna atau pelanggan yang mempunyai kuasa membeli memiliki apa yang mereka kehendaki setelah tertarik dengan iklan yang dipersembahkan. Namun, sebagai manusia yang punya akal fikiran yang sempurna, wajarlah kita memikirkan baik dan buruknya iklan tersebut. Pihak pengeluar mempunyai hak untuk melakukan pelbagai jenis dan cara mengiklankan untuk melariskan produk atau perkhidmatan yang mereka sediakan. Ia bertujuan untuk mengaut keuntungan demi keselesaan dalam kehidupan. Kita sebagai pengguna atau pelanggan perlu manfaatkan hak kita dengan bertindak atas kewajaran yang sepatutnya demi mengelakkan daripada terjebak dengan pelbagai permasalahan, terutama masalah kewangan. Kewangan ialah keberhutangan yang serius. Selain itu, sebagai pengguna dan pembeli, kita punya hak untuk membuat pilihan yang terbaik atas produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.